Daripada Urwah radhiyallahu anhu berkata, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku tentang Islam kata-kata yang aku tidak akan tanya orang lain selepas engkau. Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf, Al-Arba'in fi Tasawuf, tulisan Abu Abdurrahman Muhammad ibn al-Husain As-Sulami. Kita berada pada hadis yang ke-18 kenaan dengan keadaan istiqamah. Satu hadis yang didatangkan dalam bentuk pertanyaan. Seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi datang bertemu dengan Rasulullah, bertanya tentang Islam. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi dia adalah seorang pegawai lah, bahasa kita pegawai. Pegawai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar tugaskan beliau ini, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini, untuk jaga Taif. Sayyidina Umar menjadikan dia pegawai di Taif ketika mana Uthman bin Abil As i'tizal ataupun turun dan berpindah ke Bahrain. Lalu Sayyidina Umar pun melantik Sufyan bin Abdullah inilah sebagai pengganti setelah Uthman bin Abil As berpindah ke Bahrain. Jadi Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi inilah datang bertemu dengan Rasulullah, lalu bertanya kepada Nabi, minta supaya Nabi beritahu kepada dia tentang Islam dengan perkataan yang paling padat. Dipanggil kalam yang jami' mani', kalam yang paling padat, paling ringkas. Kau beritahu kepada aku kataan yang paling ringkas tentang Islam ni, supaya aku boleh buat dan laksanakan dia. Jadi Nabi ni pun bagi tahulah tentang Islam ni dengan 2, 3, 4 patah je perkataan tentang Islam. Kalau orang datang bertemu dengan kita, suruh kita sebut tentang Islam untuk dia pegang sebagai kesimpulan, rasanya tak boleh kita bagi perkataan seringkas ini yang boleh difahami dengan begitu luas oleh umat Nabi. Cuma kalam Nabi ni memang begitu, kalam yang mu'jiz, kalam yang ada unsur mu'jizat, kalam yang ada di dalamnya sumber wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka walaupun Nabi bercakap lebih kurang 4 patah perkataan, tapi huraian para ulama berkenaan dengan maksud ataupun hadis tersebut sangat-sangat luas, boleh difahami. Bahkan ulama-ulama hadis sendiri pun ada yang letak dalam bab yang berbagai. Macam Imam Tirmizi letak dalam bab zuhud, kitabuz zuhud, diletak dalam kitab dia, diletak dalam kitabuz zuhud.
berkenaan dengan menjaga lisan. Begitu juga dengan ulama-ulama hadis lain, ada yang letak dalam kitabul fitan. Hadis yang sama, ulama ni letak dalam kitab zuhud, ulama ni letak dalam kitab fitan. Maknanya peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Hadis ni juga tu hasil daripada pemahaman terhadap hadis ni yang berbeza-beza. Walaupun Nabi bercakap sepatah dua patah je, tapi makna dia cukup luas. Baik. Jadi Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi datang bertanya kepada Nabi. Apa yang dia tanya? Dia kata, qul li fil islami qawlan. Qawlan ni dia terjemah dengan kata-kata. Qawlan ni maknanya satu patah perkataan ataupun perkataan yang boleh aku pegang lah. Ulama kata qawlan sini dengan makna perkataan yang padat, yang selepas daripada ni aku tak perlu dah pergi cari orang lain lagi nak faham tentang Islam ni. Cukup dengan kau jawab soalan ni, aku tak perlu tanya dah orang lain selepas daripada ni untuk beramal dengan Islam ni. Maka Nabi pun kata, jawab Rasulullah kata, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah oleh kamu bahawa aku beriman dengan Allah, kemudian beristiqamahlah di atas iman kepada Allah Ta'ala tu. Hadis ni dia tak tulis situ. Hadis ni riwayat Muslim. Hadis ni menepati syarat-syarat di sisi Imam Muslim. Maka Imam Muslim ambil hadis ni letak dalam kitab dia. Adapun Imam Bukhari tak ambil hadis ni letak dalam kitab dia. Berbeza syarat lah di antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ni dalam kitab Sahih Muslim ada hadis ni. Baik. Perkataan yang ringkas ini ulama cuba kupas kenaan dengan amantu billah thumma istaqim. Nabi kata berimanlah kamu kepada Allah, kemudian beristiqamahlah kamu. Perkataan amantu billah ni, berimanlah kamu kepada Allah. Kata olehmu amantu billah, aku beriman dengan Allah. Dalam perkataan amantu billah ni, ulama kata di situ ada maksud tauhid. Pengertian mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ibn Rajab Al-Hambali dikaitkan di antara iman ataupun tauhid ini dengan istiqamah. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata orang yang istiqamah ni, dia bermula keistiqamahan dia, kalau ada istilah tu dalam bahasa Melayu, bermula keistiqamahan dia ialah pada istiqamahnya hati atas tauhid. Nak boleh jadi orang yang istiqamah zahir, dia mesti titik tolak dia ialah daripada istiqamahnya batin. Batin tu daripada mana? Daripada amantu billah, daripada tauhid itulah. Bila mana seseorang itu bertauhid, kita ni semua orang yang bertauhid ni. Setiap orang yang melafazkan kalimah la ilaha illallah afdalul zikri kan. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. So maknanya bila kita melafazkan kalimah tersebut, maknanya kita mengaku untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. So kata Ibn Rajab, apabila seseorang itu melafazkan kalimah amantu billah, aku beriman dengan Allah Ta'ala, maknanya nak mentauhidkan Allah Ta'ala, nak mengesakan Allah Ta'ala saja,
Maka tak dapat tidak, dia kata, tauhid itu akan membawa seseorang itu kepada ma'rifah, mengenal Tuhan. Dan sebab tu kita diajar supaya mengaji ilmu usuluddin. Salah satu daripada ilmu fardu ain. Wajib atas tiap-tiap kepala. Wajib atas tiap-tiap kepala mukallaf ngaji ilmu usuluddin. Usuluddin ni berkait dengan Allah Ta'ala, kait dengan para nabi dan rasul, kait dengan perkara ghaibiyat, perkara yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, tapi benda tu dikhabarkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah. Lepas tu, itu secara umum saya sebut. Maka hasil daripada pengajian ilmu usuluddin tu, dia tak berhenti setakat lisan sepatutnya. Dia tak berhenti setakat lisan kita boleh bilang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Kalau berhenti setakat lisan saja, dia umpama apa? Umpama burung kakak tua. Gitu ya. Burung kakak tua duduk bilang, duduk ucap selamat pagi, good morning. Yang asalnya tak boleh bercakap, tiba-tiba orang ajar dia boleh bercakap dia. Kalau kita boleh bilang, setakat bilang je berapa sifat wajib bagi Allah, kita pun sebutlah. Orang suruh bilang, kita pun bilang, satunya apa, duanya apa, tiganya apa. Habis licin kita bilang, dengan lancar fasih kita bilang. Tapi kalau dia tak menyerap masuk ke batin, dia tak akan menterjemahkan istiqamah pada zahir. Sebab iman ni benda dalaman. Benda yang kita tak boleh nak nampak pada zahir. Dia bukan jenis ada apa? Ada tanda di dahi kita, orang boleh cek. Macam COVID ni orang boleh cek lagi. Tuan-tuan pergi ke hospital, doktor ambil, tengok tahap panas. Ada simptom-simptom dia. Ambil air hidung kan. Dia ambil ikut dalam hidung tu, ambil air hidung. Nak pastikan apa, nak bawa masuk ke makmal, nak cek ada ke tidak tu. Dia ada cara yang boleh kita tahu. Penyakit tu ada pun tidak, ataupun tidak ada pada kita. Ada simptom ke tak ada simptom tersebut. Adapun iman ni, dia tak boleh setakat berlafaz di mulut je. Aku orang beriman. Ramailah orang yang boleh mengucapkan beriman. Sebab tu ada sahabat yang dalam peperangan, saat dia rebah, kalah lah maknanya, jatuh rebah, saat dia nak dibunuh oleh tentera Islam, saat tu dia menafaskan kalimah syahadah. Tapi sahabat tu geram sangat, dibunuh juga. Cuma Nabi tegurlah perbuatan sahabat tu, sebab orang tersebut dah melafazkan kalimah syahadah. So apa yang ada dalam batin dia tu serah pada Allah Ta'ala. Nahnu nahkum bil-zawahir, Allahu yatawalla sarair. Kita hanya boleh menghukum pada zahir je. Apabila ada orang melafazkan kalimah tauhid, kalimah beriman pada Allah dan pada Rasul, maka kita tak boleh lagi dah nak menghukum dia tu sebagai kafir. Walaupun boleh jadi di batin dia semata-mata nak menyelamatkan diri daripada dibunuh je. Macam Fir'aun kan, saat tenggelam tu, maka dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa. Nak suruh selamat je. Nak suruh selamat. Beriman pun beriman dengan Tuhan Musa, bukan dengan Allah Ta'ala. Apa yang diimani oleh Musa, maka itulah juga aku nak berimannya. Saat tak berada dalam sempit, tak cari Tuhan pun, tak nak beriman pun, bahkan lawan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi iman ni sebenarnya dia tidak sekadar duduk pada bilang. Kita boleh bilang Tuhan kita Allah, kemudian kita boleh bilang sifat-sifatnya. Sebab tu dia perlu kepada apa? Perlu kepada pengamalan sehingga boleh menyerap masuk ke hati kita. Kenal Tuhan tu. Macam kita kenal mak ayah kita. Kalau tak silap saya, Al-Fadil
Ustaz Muhaddir Jul pernah sebut contoh. Cuma contoh tu dia sebut kenaan dengan Nabi, kenaan dengan Rasulullah di satu daurah di Masjid UKM kalau tak silap. Dia pernah sebut contoh. Dia kata, ibarat katanya beginilah dia ada. Tahap pengenalan orang kepada apa? Kepada Rasulullah. Kita ni kepada Allah Ta'ala. Ibarat seperti ayah kita. Ayah kita, orang yang tak kenal ayah kita, saat kita cerita tentang ayah kita, katakanlah dia kata dia duduk di depan ni, maka dia pun ceritalah tentang ayah dia sekian. Orang yang tak kenal, tak ada berasa apa. Ataupun ada seorang agamawan duduk di depan ni, kita sebagai anak ada di belakang. Cuma dia tak nampak anak fulan bin fulan ni ada. Tapi orang ni dia rasa kagum sangat dengan ayah dia. Katakanlah apa, Haji Jul tu lah. Dia pun ceritalah tentang Haji Jul ni begini baiknya, apa peramahnya, mudah mesranya, suka senyum, suka bantu orang dan sebagainya lah. Orang yang ada dalam majlis, dalam ramai-ramai tu, tak ada rasa apa pun. Sebab apa? Muka pun boleh jadi tak kenal. Muka tak kenal, apatah lagi dia datang daripada negeri mana entah. Kita duduk di negeri mana. So, sekadar dengar lah. Dengar. Boleh jadi ada orang boringnya duduk cerita pasal siapa pula ni. Tapi seorang yang ada dalam kelompok yang ramai tu, yang merupakan anak kepada Haji Jul tu, dia kata, setiap patah kalimah yang disebut oleh penceramah tu tentang Haji Jul, dia kata, pasti akan menyerap masuk dalam hati dia. Bahkan kalau ditambah lagi, dia kata pengenalan tu tentang ayah dia, boleh jadi dia kata saya sendiri pun tak boleh menahan air mata meniti. Kenapa? Kerana kenalnya dengan Haji Jul tu dia kata. Begitulah ibaratnya. Orang sebut tentang Allah, andai kita tak kenal Allah Ta'ala, haqqa ma'rifah, sebenar-benar kenal, tak ada rasa apa. Sebab tu kita orang masjid pun kadang-kadang jatuh juga pada dosa dan maksiat. Lalik juga buat dosa kita. Sedap pula buat dosa. Tak ada orang ni dia tahu. Boleh buka YouTube tengok channel-channel tak elok pun tak apa. Sebab apa? Tak ada orang ni kat rumah. Itu tidak makrifah. Tidak mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang kita duk bilang. Yang kalau orang tanya Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat apa? Basir. Allah Ta'ala maha pelihat, maha melihat. Dengan sifat pelihatnya. Tapi saat kita cerita, dengan saat kita nak rasa sifat tersebut, tak sama. Saat kita cerita tentang Allah Ta'ala ada sifat sami', dan saat kita nak beri rasa dalam hati kita, sifat tersebut berlainan. Yang tu yang menyebabkan kita jadi orang yang tak istiqamah dalam taat. Sebab tu Nabi kata amantu billah thumma istaqim. Istiqamah atas kalimah tauhid tu. Bila engkau kata aku beriman dengan Allah, Allah Ta'ala ni apa sifat dia? Tu Ibn Rajab sebut tu. Sifat Allah Ta'ala antaranya ialah ada jalal, ada jamal. Ada nama Allah Ta'ala yang mewakili sifat jalal Allah Ta'ala. Sifat jalal ni maknanya sifat keagungan, sifat kebesaran. Tu ada di antara nama-nama Allah Ta'ala mewakili sifat jalal dia. Jalal Jalal ni biasa kita duk guna kepada yang di-Pertuan Agong. Tu sifat kejalalan dia tu, sifat keagungan yang ada pada orang-orang besar. Yang menyebabkan bila kita dengar, kita takut. Tak payah agung lah. Kita dengar boleh takut dah. Sebab apa? Sebab kita tahu rule ada di tangan dia. Peraturan dan undang-undang tu ada di tangan dia. So bila dia kata, kalau buat juga kenduri musim ni, tangkap. Contoh. Duk viral kan? Sehari dua ni sebab nak start mula esok ni.
Kalau buat juga kenduri, kahwin tak ada masalah, akad nikah. Kenduri tak dibenarkan. Di Selangor tak tahu boleh jadi seluruh kok. Tak dibenarkan buat kenduri berhimpun ramai-ramai. Kalau buat juga boleh ditangkap. Kita dengar tu pusing dah kita. Sudahlah dia kata aku tempoh dah dengan ketera. Suruh dia masuk sekian-sekian banyak, nak buat macam mana? Bayar dah deposit. Deposit bayar dah. Dalam dilema tu semua tu. Kalau tak bagi kahwin, kawan ni nak kahwin sangat-sangat dah. Tak apalah, menikah tu okey lah. Nak backwah ni. Backwah faham? Kenduri. Orang Kelantan panggil backwah, ambil bahasa Inggeris. Big work. Orang Kelantan dia kecap orang putih banyak. Dipanggil big work. Kerja besar. Kerja besar, kenduri besar. Kerja besar sungguh orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu mana ada jenis panggil caterer ni, masing-masing buat je. Seekor lembu lah perbah sendiri. Pakak-pakak orang kampung mari berimpun rumah orang ni, berebah lembu, semelih lembu, lapah lembu, masak lembu tu, sehinggalah habis kenduri tu. Tak ada orang yang mengurus pun. Hidangan makanan tersebut. Semuanya orang-orang kampung buat kerja dulu. Lah ni tak ada dalam kemeriahannya. Sebab apa? Kita serah je kepada caterer. Dia lah urus serba-serbi. Bila serah pada caterer pukul 4 tutup lampu dah lah. Ada orang lagi duk makan nasi tutup lampu dah caterer. Dia siap dah nak simpan barang-barang dia nak balik dah dia. Sebab apa? Janji sampai pukul 4 je. Kalau orang dulu pukul 6 ada lagi. Cerita bab kenduri pula. Baik, nak ceritanya ialah mana tadi? Polis. Nak ceritanya orang yang ada di tangan dia kuasa. Bila kita dengar ni arahan mari daripada siapa? Daripada orang yang ada kuasa. Kita pun jadi tak berani. Malam ni sampai pukul 12 ya. Akan habis awal ni jangan usi, berhenti awal. Sebab tuan-tuan nak balik jauh kan. Sebelum pukul 12 kena duduk dalam rumah dah. Lepas tu nak keluar esok-esok tengok urgent tak urgent. Kecemasan tak kecemasan. Tak kecemasan kelonggi lapu di bala polis dulu baru boleh melangkah daripada satu negeri ke satu negeri. Tu dia punya punya peraturan. Kita duduk di bawah peraturan ni patutlah. Cuma nak beritahunya, bila kita dengar orang yang ada kuasa berkata demikian, maka pasti kita ketahui orang ni kalau kita langgar, jawab dia kita kena bayar denda. Kita kena hukum dan sebagainya. Allah Ta'ala ni ada juga sifat tu di dia. Yang tuan-tuan duk baca dalam Asmaul Husna. Nama-nama Allah Ta'ala tu ada Al-Jabbar. Ada Al-Mutakabbir. Ada Al-Muntaqim. Ada Al-Aziz. Banyak lagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa dia ni ada sifat keagungan. Sifat kesombongan. Maknanya kalau dia nak bermuamalat dengan kita menggunakan sifat jalal, tak salah. Sebab kita hamba dia Tuhan, dia Khalik, kita makhluk. Dia nak bermuamalat dengan kita cara sifat jalal dia. Tak ada masalah, boleh. Supaya seorang ayah lah. Cuma ayah ni tidak kuasa mutlak jalal dia. Dia berkait dengan hukum Allah Ta'ala juga. Cuma nak sebut contoh. Kalau ayah tu nak ajar anak dia dengan cara keras, boleh je. Macam kita, dididik oleh ayah kita dulu. Mana ada frank ayah. Orang dulu-dulu tak frank ayah. Jarang lah kalau kita nak bertemu orang dulu, friend dengan ayah dia. Orang hari ni boleh berjalan bersama, bertepuk bertampar dengan ayah. Friendnya dengan ayah. Ayah ni jadi macam kawan dah. Macam teman, macam kawan, macam member. Boleh lepak sekali dengan ayah. Kita dulu ayah ajak nak makan sekali pun tak berani. Ayah makan dulu. Habis ayah makan baru kita pergi duduk makan. Hari ni habis lauk anak makan dulu. Hari ni anak makan siap-siap dah. Tinggal yang dia tak nak dah. Barulah ayah makan. Tak kisahnya ayah hari ni banding ayah dulu. Ayah dulu mau asing siap dah. Yang ni lauk ayah mu ni. Jangan duk ambil lah.
Yang ni lauk ayahmu, mu makan yang ni je. Tu hormatnya ataupun diajar dulu oleh orang tua kita dulu, ni ayah. So kita dengar ayah takut dah kita. Kalau mak suruh 10 kali tak dengar lagi, ayah sekali suruh dengar lalu. Suruh naik baca buku, pergi baca buku lalu kita, walaupun tak baca, ambil buku tutup muka. Sebab apa? Tahu ayah ni ada sifat kasar. Ayah ni ada sifat ganas. Ayah ni punya kekuatan body luar biasa bandingan kita. Fizikal dia berkali ganda lebih hebat daripada kita. Kita kecil. Baru belasan tahun, nak ukur body kalah lah. Apatah lagi ayah yang main gym pula agak jauh lah. Besar lengan dia nyo bandingan kita yang baru umur belasan tahun. So dengar ayah suruh sekali, pergi lalu. Sebab apa? Kena perangai ayah ni begini-begini. Tuan-tuan kena ingat apa yang ada di ayah, ada juga di Allah Ta'ala. Bahkan lebih sempurna daripada tu. Bukan suruh ambil sifat manusia tu dah. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada besar lengan juga ke? Tak, bukan gitu. Sifat tu, sifat jalal keagungan yang ada pada ayah tu, ada pada Allah Ta'ala. Tapi tidak manusia lah. Lebih hebat daripada tu lah. Cuma nak sebut contoh. Biar kita boleh rasa benda tu di hati kita. Bukan setakat tu sebut amantu billah. Aku beriman dengan Allah Ta'ala. Biar boleh rasa yang Allah Ta'ala ni ada sifat jalal dia. Ada sifat agung dia. Ada sifat, kalau kita duk mengaji sifat apa? Sifat 20 kan? Maknanya Allah Ta'ala ni ada sifat basar. Maha melihat dia. Ada sifat sami', maha mendengar dia. So mendengar dan melihat Allah Ta'ala ni tembus. Ada ta'alluq inkishaf, maknanya tembus di sebalik apa pun kita duduk, Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala dengar. So maknanya kalau kita meresaplah sifat tersebut dalam jiwa kita, nak lintas di hati kita, benda tak comel pun kita takut. Nak lintas, andai dia mari dalam hati ni, dia mari secara itirari. Saat dia mari secara itirari, saat tu kita tak ada kuasa. Bila dia mari tu kita kenal, ni nama dia riak, nama dia. Ni nama dia ujub, ni nama dia takabur. Dia duk masuk dalam hati kita, main dalam hati. Berasa kita gini, lebih daripada orang lain. Tu nama dia ujub. Mula-mula dia masuk, tu dia panggil itirari. Kita tak minta pun dia mari. Molek-molek je kita semayang tadi, usalli fardal maghribi. Last sekali kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah je ni aku semayang ni. Lepas takbir Allahu Akbar, kita pun kata inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Semua kita kata aku nak hadap pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba tanpa kita suruh dia mari, hingga di hati kita masuk, berasa sempurnanya aku semayang banding orang lain. Sebab apa? Aku berilmu, orang lain tak berilmu. Aku lebih dari sudut bacaan, orang lain tak pandai baca sebagaimana aku baca ni. Maka berasa lebih. Saat tu kena ukur dengan syariat. Apa nama ni benda ni duk main dalam hati ni. Tu kalau tak ada ilmu tak boleh nak ukur. Kalau ada ilmu boleh ukur. Oh, ni nama dia sifat ni. Ni nama dia sifat ni. Bila nama dia sifat tu kita pun kenal. Bila saat kita kenal, maka pada masa tu dia masuk dalam ikhtiar. Bila masuk dalam ikhtiar, kita kena tepis buang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sedang tengok dalam hati engkau. Kan hati-hati ni kan mahallu nazarillah. Hati ni kan tempat Allah Ta'ala tilik dan pandang. So saat benda tu duk masuk, terhapus dah daripada hati kita pada masa tu taufik daripada Allah Ta'ala. Maknanya pimpinan daripada Allah Ta'ala. Kita duk berasa kita pada masa tu independen daripada Allah Ta'ala. Kita berdiri sendiri pada masa tu dengan ilmu yang ada pada kita. Punah tu masa tu. Kita berdiri dengan ilmu kita tanpa melihat ada di sana taufik daripada Allah Ta'ala yang meletakkan kita demikian, mengurniakan ilmu yang demikian pada kita, mengurniakan kelebihan demikian pada kita. Saat tu terluput Allah, saat tu hilang makrifah pada Allah. Tapi kalau saat ada, tak ada apa-apa.
Saat ada, marilah kelebihan apa pun pada kita. Tak ada apa-apa. Sebab tu saya sebut kisah apa? Kisah Ali Zainal Abidin. Yang digelar Ali As-Sajjad. Seorang apa? Seorang yang banyak beribadat pada Allah Ta'ala. Saat dia dicaci. Kan? Saat dia dicaci, dimaki dengan berbagai-bagai tuduhan, tohmahan. Dia boleh duduk dalam keadaan mendengar setiap cacian dan makian tadi. Tanpa berubah muka dia rasa nak balas balik, nak marah dan sebagainya. Tak ada. Yang nak mempertahankan dia ialah orang yang ada di sekeliling dia. Bahkan bila mana orang nak mempertahankan dia, dia kata da'u. Biarkan dia habiskan dulu apa yang dia nak sebut tu. Dia nak bagi tahu aku ni orang yang macam mana ikut dia lah. Biar dia selesai dulu. Dia sebut habis dia sebut. Maka kata Ali Zainal Abidin, dia kata, semua yang kau sebut tu ada padaku. Tengok orang yang apa? Orang yang melihat sesuatu itu tak akan datang andai Allah Ta'ala yang tak mendatangkan. Sesuatu itu tak akan datang sendiri andai Allah Ta'ala yang mendatangkan dia. Tapi saat kita berasa kita ni dicaci, dihina, berubah jiwa dan hati kita, saat tu, pada masa tu boleh jadi kita luput Allah Ta'ala. Saat tu kita luput Allah Ta'ala. Bila saat kita luput Allah Ta'ala, kita nampak orang tu lah. Bila kita nampak orang tu lah, tu yang masa tu kita tak puas hati dengan orang ni. Tu yang berdendam, simpan sampai ke mati. Aku ingat sampai mati mu sebut aku gitu dulu. Tapi kalau kita sedar, orang ni boleh tak dia bertutur tanpa izin daripada Allah Ta'ala? Tak boleh. Habis itu keluar di mulut dia, Allah Ta'ala lah yang izin keluar di mulut dia kalimah-kalimah tersebut. Allah Ta'ala suka kau disebut. Allah Ta'ala tak suka disebut. Tapi Allah Ta'ala mengizinkan benda baik pun dia izin berlaku, benda tak baik pun dia izin berlaku. Supaya apa? Supaya kita boleh kenal benda ni baik, benda ni tak baik. Yang tak baik tu nak suruh kita pakat-pakat tinggal. Yang baik tu pakat-pakat buat. Sebab tu didatangkan dalam bentuk zaujan. Dunia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala berpasang-pasangan. Sehingga kita boleh kenal yang ni baik, yang ni tak baik. Andai tak didatangkan berpasangan, kita tak akan kenal. Semuanya tak ada lah istilah laki kalau tak ada perempuan. Spesies kita je. Tak perlu ada istilah laki. Sebab apa? Sebab kita je ada. Tapi kenapa kena ada istilah laki, istilah perempuan? Ya sebab berpasangan, nanti orang tak kenal. Yang ni nak panggil apa ni? Laki lah ni. Yang ni nak panggil apa ni? Perempuan lah ni nama dia. Yang ni. Yang ni pondan. Macam mana kita boleh kenal? Sebab ada berlawanan. Yang ni kita nak kata apa? Tinggi. Cuba kalau tak ada yang rendah. Tak ada lah istilah tinggi rendah. So kita tengok, semua sama je. Sama tinggi yang pokok kelapa semua. Nak kata tinggi, nak kata rendah, tak kena belakang. Tapi sebab Allah Ta'ala jadikan rendah, jadikan tinggi. So kita tahu, ni rendah, yang ni tinggi. Gitulah ibaratnya Allah Ta'ala izinkan berlaku yang baik dan izinkan berlaku yang tak baik. So yang tak baik tu hadir di depan kita, dicaci, dimaki kita. Semuanya atas kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi dalam keadaan dia tak reda perbuatan tu. Sebab tu didatangkan syariat, didatangkan orang yang menampilkan dirinya sebagai syariat yang bergerak. Itu Rasulullah. Yang paling sempurna, yang tak pernah keluar di mulut dia, satu cacian pun tak pernah keluar di mulut Nabi. Nak bagi tahu ni cara yang terbaik. Tiba-tiba kita tinggal cara tu, kita ambil cara caci. Tak apalah. Ali Sajjad bila dia dengar orang tu caci dia, dia kata semua yang kau sebut tu memang ada padaku. Bahkan lebih daripada tu lagi akhlak ahlillah ni, orang yang hidup dengan Allah Ta'ala, orang yang melihat Allah Ta'ala di mata hati dia, bahkan dia kata wa ma khafiya anka a'zam. Dia kata apa yang tersembunyi daripada engkau, maknanya daripada ilmu engkau, yang kau tak tahu tentang aku. Banyak lagi keburukan yang kau tak tahu tentang aku. Yang kau duk sebut tu yang kau tahu je. Yang kau tak tahu tentang aku, tentang keburukan yang ada pada aku, yang kau tak tahu, a'zam. Dia kata, banyak dan lebih besar daripada tu lagi. Tu saat dia tak meletakkan diri dia tinggi. Tapi kita sebab letak diri kita tinggi. Bila orang kata jahil je kita marah lalu dah. Jahil apa? Aku duk mengajar masjid surah hati kita.
Marah lalu kita orang kata kita jahil. Jahil ustaz cakap gini. Marah lalu kita. Jahil apa? Aku mengajar rata-rata. Masjid surah aku mengajar, marah kita. Dengan bini, marah kita. Bini kata kita jahil. Jahil betul lah abang ni, marah dah kita. Kena sebut perkataan yang lunak sikit, tak pandang jahil. Supo benarnya. Cuma lembut sikit perkataan. Cuma nak sebutnya jahil tu sifat asal kita. Tapi bila kita berasa ada diri kita, ilmu di kita, maka kita jadi payah nak terima sifat asal kita. Sedangkan asal kita adalah jahil. Keturunan kita ni keturunan jahil. Yang mengajarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Rajab sebut amantu billah ni benda besar. Benda besar. Sebab tu saya kata tadi, Nabi bercakap 2-3 patah, ulama hurai panjang lebar. Iman ni dia bukan sekadar duduk di mulut, dia nak biar menyerap di hati. Allah Ta'ala ni zat yang bagaimana? So dia ada sifat jamal, dia ada sifat jalal dia. Dia ada sifat yang berbentuk keagungan, dia ada sifat yang mewakili sifat keindahan. Sifat lemah lembut yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. So kalau sifat-sifat ni menyerap masuk dalam hati kita, sebati dengan hati kita, takkan adanya suuzon dengan Allah. Kenapalah Allah Taala mendatangkan bala ni ke Malaysia? Contoh. Kenapalah Allah Taala mendatangkan ujian ni ke Malaysia dalam keadaan masjid surah kita hidup molek-molek, dia kata. Duk mengaji, duk mengajar rata-rata, mana-mana surah masjid pun hidup dengan jemaah dan sebagainya. Tiba-tiba mari juga ujian ni diarah pula supaya tutup masjid surah. Cuma di Selangor ni dia suruh azan deh. Selangor, Jabatan Agama Selangor ataupun Istana Selangor suruh azan macam biasa juga. Lepas tu biar ada jemaah, paling-paling tidak imam bila noja. Nanti di Selangor, tuan-tuan tengok surat daripada Istana. Berlain-lainan lah. Di Kedah lain, kemudian di Kelantan azan macam biasa juga. Cuma imam 1, imam 2 kena ada, bila siok kena ada. Tu tengok yang viral tu lah. Cuma nak sebutnya ialah kenapa duk mari juga ni? Padahal masjid-masjid duk mengajar, padahal ada lagi orang yang duduk zikir pada Allah Taala. Suudzon kita mari lalu pada Allah Taala. Kadang-kadang itu yang lebih cepat berbanding dengan husnudzon kita dengan Allah Taala. Kenapa anak aku ni tak berjaya? Padahal mengaji sekolah tak pernah penting. Balik rumah buat homework, bahkan kita sendiri semak ada homework tak ada homework, pastikan anak buat homework. Tuition hantar tengok-tengok tak banyak sebagaimana yang kita harap. 12 subjek kita harap 12, tengok-tengok tak siapa 12 duk main 6 7 gitu. Kenapa yo? Tu duk main kenapa tu? Kenapa tu tanya siapa? Tanya Allah Taala. Tu maknanya tak siapa, tu sifat Allah Taala di kita tu. Kenapa ni maknanya kita bertanya pada orang yang tak cerdik. Bapa membuat gini? Kenapa membuat gini? Tu sebab kita kata orang tu tak cerdik. Kenapa kita tak tanya pada lawyer yang cerdik, yang kita serah kes supaya dia handle kes kita? Kenapa tak tanya? Kenapa membuat gini? Kenapa membuat gini? Ataupun kita ajar, kena buat gini buat gini. Tak, kita tak tanya, tak. Bila kita percaya dengan kebijaksanaan dia, kita akan serah pada dia bulat-bulat. Kalau dia kata, jangan bagi press conference ya, yang boleh jawab ni biar saya je jawab. Tuan balik di rumah, senyap di rumah je. Kalau wartawan tanya apa, jangan jawab. Kita pasti akan balik duduk di rumah tenang. Sebab apa? Serah dah pada lawyer yang bijak. Tak pernah kalah apa-apa kes yang diambil. Kenapa kita dengan Allah Ta'ala duk main tanya-tanya gitu lagi? Ataupun kalau tak keluar mulut sekalipun dalam hati, kenapa anak aku boleh begini? Tanya siapa tu? Tanya Al-Hakim lah. Yuk, kau kita tanya Al-Hakim. Dahlah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir. Apa tak ada daripada Allah Ta'ala? Semua sifat yang menunjukkan maha bijak, maha tahu, maha. Yang maha ni gak sepatutnya tak dipertikaikan. Allah Ta'ala makhluk kita tak pertikai. Yang arif lagi bijaksana orang sebut. Padahal setara mana arif, manusia juga semua kita. Pasti ada juzuk-juzuk, ada tempat-tempat yang dia tak arif. Tapi kita bila dengar dia yang arif lagi bijaksana, maknanya orang ni orang paling bijak ni. Bila diangkat peguam negara nama Fulan bin Fulan, kita terima. Maknanya kita mengiyakan pengalaman yang ada pada dia, kebijaksanaan yang ada pada dia.
Maka begitulah ibaratnya dengan Allah Ta'ala yang sepatutnya husnudzan dengan Allah. Bukan setakat husnudzan lah, taslim lah. Taslim, duduk dalam keadaan taslim je. Melihat apa yang Allah Ta'ala perlakukan. Melihat ni bukan menafikan ikhtiar. Tengok bukan menafikan ikhtiar. Ikhtiar tu adalah perintah Allah Ta'ala juga. Tak junjung, Allah Ta'ala marah juga. Aku suruh kamu ambil ikhtiar. Ikhtiar, ada ikhtiar hissi, ada ikhtiar maknawi. Ikhtiar hissi, tu yang buat yang nak laksana esok lah. Itu ikhtiar hissi dia panggil. Ikhtiar maknawi, ya, ikhtiar maknawi. Sembahyang Jumaat, kalau tak di masjid pun di rumah, pakat berdoa ramai-ramai, pakat berzikir ramai-ramai, pakat selawat ramai-ramai, pakat baca Quran ramai-ramai di rumah, di mana-mana saja. Itu ikhtiar maknawi dia panggil. Dua-dua tu jalan ikhtiar. Sebab tu jangan saling apa, mu ni begini, gitu tak selesai. Orang ni menyalahkan orang ni menyalah ni. Sama-sama ambil jalan ikhtiar yang syariat ajar. Yang ni suruh ikhtiar secara hissi. Bukan dia menafikan maknawi. Kita tengok dari sudut maknawi saja. Jangan menafikan yang hissi. Tu dua-dua tu ikhtiar yang Allah Ta'ala suruh ambil. Dalam hati duduk dengan Allah Ta'ala lah. Yang maknawi pun tak jadi apa, yang hissi pun tak jadi apa. Kalau Allah Ta'ala nak suruh, sebar juga benda tu. Jadi juga. Dalam hati duduk dengan Allah Ta'ala lah. Hati kita duduk dengan Allah Ta'ala. Kalau dia nak dengan kita buat apa-apa pun, sebar juga benda tu. Sebar juga. Kalau dia nak, kita duduk saja, tak buat apa, buat macam biasa juga. Tak ada pergi hospital pun tak ambil tindakan apa-apa, berhenti pun boleh juga. Hati duduk situ. Hati dengan Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala perlakukan apa? Zahir kita duduk junjung syariat tu. Syariat kata begini. Tu ada hadis Nabi belaka. Yang ulama dah sebut hadis tu semuanya pernah berlaku di zaman Rasulullah. Sallu fi rihalikum tu berlaku di zaman siapa? Di zaman Rasulullah lah tu. Kenapa Rasulullah buat gitu? Ikhtiar dari sudut hissiyah. Adakah jiwa Nabi tak tawakal pada Allah? Tawakal pada Allah. Dia sayyidul mutawakkilin. Dia penghulu kepada segala yang bertawakal. Tinggi tawakal Nabi pada Allah Ta'ala. Taslim lebih daripada Ibrahim AS lagi Nabi itu Muhammad. Tapi adakah Nabi nak ajar pada kita? Tak payahlah, makan ubat pun tak payah. Tak ada, Nabi tak ajar gitu. Sebab Nabi membawa syariat. Dan syariat itu adalah pahala. Syariat itu pahala. Banyak kan orang duk cakap dalam Facebook sekarang ni. Macam-macam pandangan begitu begini. Semua tu adalah jalan ikhtiar. Jalan ikhtiar. Syekh Nuruddin dia punya pandangan dia lembut. Dia kata dia minta kalau boleh di masjid tu tak ditutup langsung. Dan memang kalau ikut arahan daripada Majlis Jabatan Agama Istana pun tak suruh kita tutup langsung. Sampai tak ada orang azan, sampai tak ada orang semayang walaupun 2 orang, 3 orang, tak sampai peringkat tu. Maknanya masih ada lagi pergerakan, cuma terbatas. Terbatas. Dia nak supaya ada lagi orang yang buat majlis-majlis secara tertutup. Ada saya tengok ustaz-ustaz Al-Fadhil Ustaz Zaki ke, dia bubuh dalam Facebook tadi, dia kata yang lain semua ditangguh kecuali kuliah Matan Abi Syuja'. Dia kata yang tu saya buat secara online, secara live. Dia kata maknanya boleh mengaji secara live, boleh aja dia buat. Sebab apa? Yang dibimbangi oleh Syekh Nuruddin ialah benda-benda agama ni adalah tempat Allah Ta'ala tengok atas muka bumi ni. Kalau tak ada benda-benda yang berbentuk keagamaan ni, hilang dengan sebab turunnya penyakit tersebut, hilang. Sedangkan itulah tempat Allah Ta'ala pandang sebagai rahmat dia. Tengok ada lagi orang alim mengajar, tengok ada lagi orang duk berzikir, tengok ada lagi orang duk baca Quran, tengok ada lagi orang duk semayang, tengok ada lagi orang yang duduk bertadarruk, berzikir, menangis, minta dengan Allah Ta'ala di malam-malam hari. Tu Allah Ta'ala tengok di maya sebelah, kesian pada penduduk bumi. Kalau tak ada langsung, yang tu dia bimbang. Dia bimbang, takut-takut berlaku lebih berat lagi daripada yang sedang berlaku sekarang. Itu je Syekh Nuruddin sebutnya. Maknanya dia meraihkan semua pandangan. Kalau boleh, biar ada. Agamawan kita duk buat lagi. Duk buat lagi. Tak boleh buat secara Secara mari masjid seorang. Live buat.
Tu ada lagi majlis-majlis yang apa yang dibuat secara khusus di markah-markah, di apa di dalam grup yang kecil yang berbentuk usrah. Boleh jadi ada lagi yang akan buat. Tu tempat-tempat yang apa yang mana Allah Taala tengok ada lagi hamba aku duduk berzikir. Apatah lagi sekarang ni orang apa sebar suruh berzikir dengan ya latif ya latif ya latif ya latif. Yang maha lemah lembut, tak nak Allah Taala bermuamalat dengan kita dengan kejabarannya, dengan kemuntaqimannya, tak nak. Kita tak mampu nak berdepan dengan sifat-sifat tu. Kita nak Allah Taala muamalat kita dengan latif, dengan ya latif, dengan sifat maha lemah lembut dia. Sebab kita ni sekecil-kecil benda yang kita tak nampak tak boleh lawan. Mari yang besar kat jawab dia. Tak tahu nak kata apa. Lenyik itu lenyik. Nah gitu. Lenyik. Jadi nasi air gitu. Nah, kalah kita. Sebab apa? Kita ni bukan apa? Kita ni ibarat seperti mentimun. Dia adalah durian. Kok mana pun memang kalah kita. Cuma nak sebutnya ialah amantu billah. Dalam hati biar menyerap masuk. Biar menyerap masuk kalimah la ilaha illallah tu. Biar menyerap masuk dalam hati kita. Dengan segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang tu perlu kepada proses. Perlu kepada proses kita didik, ajar hati kita melalui ilmu, melalui amal, melalui zikir. Lama-lama dia akan menyerap sifat tu dalam hati kita. Bila menyerap, zahir kita duduk dalam keadaan mengambil asbab, mengambil al-akhdhu bil asbab, mengambil asbab, hati kita duduk dengan Allah Ta'ala. Hatta kita duduk dengan orang pun, duduk dengan siapa-siapa saja pun. Kita duduk dengan manusia, hati kita duduk dengan Allah Ta'ala. Fulan ni didatangkan oleh Allah Ta'ala dekat dengan kita. Fulan ni dijauhkan daripada kita. Allah Ta'ala yang mendekatkan, Allah Ta'ala yang menjauhkan. Bukan kita su'zah, kenapa dia ni makin jauh daripada aku? Allah Ta'ala nak dia jauh daripada engkau. Yang kita duk baca tu, Syekh Syarawi sebut waqina syarra ma qadai. Yang kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada segala keburukan, boleh jadi dengan sebab doa-doa tersebut Allah Ta'ala jauhkan kita daripada apa? Daripada keburukan yang berbentuk takdir ataupun qada daripada Allah Ta'ala. Cuba mastaqim, istiqamah situ, istiqamah zahir dan juga batin. Setelah apa? Setelah menyerap masuknya kalimah amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Panjang sebenarnya huraian ulama berkenaan dengan hadis ni. Cuma pada tu cukuplah untuk kita faham bahawa iman itu tak cukup sekadar lafaz di mulut. Bahkan kita kena cari jalan biar dia menyerap masuk dalam hati kita. Bila dia menyerap masuk, apa pun yang datang di depan kita, jiwa kita tenang. Sebab kita duduk dengan Tuhan. Siapa yang mendatangkan dia? Siapa yang akan bawa pergi balik benda ni? Dia juga. Dah kok mana kita? Duduk dalam keadaan junjung. Syariat suruh buat macam mana? Maka ubat. Syariat suruh buat apa? Pergi hospital. Syariat suruh buat apa lagi? Pergi cek. Pergi. Tu syariat ajar kita boleh pahala situ. Makan ubat boleh pahala, pergi hospital boleh pahala, pergi cek boleh pahala, boleh pahala. Hati Allah. Allah Ta'ala Asy-Syafi, Allah Ta'ala Al-Kafi, Allah Ta'ala Al-Mujib, Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan segala-gala sifat. Tu bila menyerap tak ada masalah. Masalahnya bila tak menyerap. So kalau menyerap tu baru dia membentuk zahir kita, zahir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis dulu situ. Akan datang insya-Allah sambung kalau ikut Selangor agak sampai 14 April. Sampai 14 April. Selangor punya kuarantin suruh berhenti. Tengok keadaan lah. Kalau tuan-tuan panggil, saya mari. Malam ni pun kalau ingat tak nak mari dah. Tapi dah tuan-tuan suruh mari, saya mari lah. Baik, pada tu dulu insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi